Berita yang amat mengejutkan, Malaysia merupakan negara orang gemuk. Peratusan obesiti meningkat dalam kalangan kanak-kanak khususnya. Dan apa yang mengejutkan, 5 sebab kenapa ramai cikgu jadi gemuk. Hai, cikgu pun gemuk, ingatkan anak murid saja yang gemuk. Satu keratan akhbar mengatakan bahawa 15% kanak-kanak di Malaysia adalah gemuk. Separuh rakyat Malaysia diancam pula obesiti 20 tahun ni akan datang. Ingatkan kita menerima ancaman COVID sahaja. Biasanya kita menyambut Hari Ibu, Hari Bapa, Hari Guru, Hari Jururawat, Hari Belia dan sebagainya. Rupa-rupanya ada juga Hari Obesiti Sedunia. Kalau di jalan raya, kita biasa melihat lampu isyarat yang berwarna merah, kuning dan hijau. Rupanya ada juga lampu isyarat yang digunakan untuk seseorang itu menjadi kurus dan tidak obesiti. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita belajar Bahasa Melayu tahun 6, tajuknya Nasihat Pakar Permakanan. Objektif yang ingin dicapai pada hari ini, cikgu mengharapkan murid dapat bertutur untuk membuat rumusan dan ramalan secara bertata susila berdasarkan kemahiran mendengar dan bertutur. Mari kita fahami apakah maklumat yang terdapat dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6, tajuknya Nasihat Pakar Permakanan. Izzah dan ibunya, Puan Zurina, sedang menonton rancangan bual bicara kesihatan. Topiknya tentang masalah obesiti. Dalam rancangan tersebut, dialog dimulakan. Selamat datang Encik Hisham. Bolehkah Encik terangkan masalah obesiti dalam kalangan rakyat Malaysia? Terima kasih kerana mengundang saya. Untuk makluman penonton, obesiti berlaku disebabkan oleh beberapa punca. Antaranya termasuklah pemakanan yang tidak terkawal. Kawalan pemakanan merupakan cara terbaik untuk mengatasinya. Pengambilan makanan berzat dan seimbang akan menghindari kita daripada obesiti. Seterusnya kita fahami pula peta minda yang berkaitan dengan punca obesiti. Kenapa seseorang itu menjadi gemuk? Ada 5 yang disenaraikan di sini, antaranya keturunan, kurang bersenam, amalan pemakanan, faktor persekitaran, pengaruh emosi. Ada 5 punca yang menyebabkan seseorang menjadi gemuk. Kita lihat secara ringkas faktor keturunan yang pertama. Jika ibu bapa obesiti ataupun gemuk, secara tidak langsung anaknya juga akan menjadi gemuk. Hampir 90%. Namun demikian, ada juga ibu bapa yang gemuk tetapi anaknya kurus. Ada juga ibu bapanya kurus tetapi anaknya gemuk. Tetapi kebanyakan mewarisi salah satu faktor keturunan menjadikan seseorang obesiti. Yang kedua, kurangnya bersenam. Ini juga menyebabkan seseorang menjadi obesiti. Lihat contoh yang paling jelas ketika kawalan pergerakan pada tahun 2020 dan 2021. Ramai kanak-kanak yang pergi ke sekolah apabila sekolah dibuka. Betapa ramainya anak murid, pelajar, mahasiswa, mahasiswi. Malahan ada juga ibu bapa yang menjadi gemuk sebab kita tidak boleh keluar bersenam pada ketika itu. Yang ketiga, amalan pemakanan. Ini berkait dengan rapat dengan amalan pemakanan yang tidak sihat. Sepatutnya kita makan makanan yang seimbang seperti yang dinyatakan dalam piramid makanan. Yang keempat, faktor persekitaran. Kita keluar saja dari rumah, lihatlah. Burger King, KFC, pizza, restoran 24 jam. Semua ni boleh mempengaruhi kita untuk kita makan tanpa mengira masa dan waktu. Faktor kelima ialah faktor emosi. Jika emosi seseorang terganggu, sudah pasti tidurnya juga terganggu, termasuk jadual pemakanan hariannya juga akan terganggu. Kurang tidur, punca kegemukan. Itu adalah salah satu faktornya, kita tidak boleh dapat nafikan. Jadi, sebagai murid-murid khususnya, kita perlu tidur 8 jam sehari supaya kita tidak mengantuk dan badan kita menjadi sihat. Mari kita fahami apa maksud dialog di antara Puan Zurina dan Izzah. Dialog dimulakan oleh Puan Zurina. Izzah,
Obesiti berpunca daripada pelbagai faktor yang tidak dijangka seperti faktor keturunan dan persekitaran. Ada dua dia, Puan Zina kata. Faktor keturunan, yang kedua persekitaran. Izzah pula menjawab, ya, Ibu, obesiti juga disebabkan oleh sikap kita yang ada 5 tadi, 2 telah dinyatakan. Apakah lagi 3? Cuba kamu fikir. Ingat tak ingat apa yang cikgu ajar tadi sebentar tadi, ya? Seterusnya, apa kata Puan Zurina? Oleh itu, obesiti perlu dicegah sejak kanak-kanak lagi. Tengok, perlu dicegah. Apa kata Izzah? Betul, Ibu. Jika tidak, penyakit ini akan berlanjutan sehingga dewasa. Kita perlu ingat, kesihatan diri ialah tanggungjawab sendiri. Jika telah mendapat obesiti, kita akan mengalami pelbagai masalah. Contohnya, kamu lihat, apa kekurangan jika seseorang tu gemuk ataupun obesiti? Sudah pasti malas bersukan. Apa kegemarannya? Makan. Cuba fikirkan apa banyak jawapan yang boleh diterima jika tempat kosong ni, jawapan yang sesuai. Sebelum cikgu tutup, cuba lihat satu keratan akhbar yang amat membimbangkan ni. Kanak-kanak gemuk cenderung bunuh diri. Mangsa dianggap bodoh oleh rakan sebaya. Ini kita panggil buli. Bahaya ni, ya. Berhati-hati. Bila darah satu keluar dalam keratan akhbar, sudah pasti ianya amat membimbangkan. Berhati-hati. Sebagai rumusan dan penutup berdasarkan tajuk yang kita pelajari pada hari ini, iaitu nasihat pakar permakanan. Kita tidak mahu salah seorang daripada kita terlibat dengan obesiti. Jika ada, cegah sebelum parah. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam tajuk seterusnya. Bye.